Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu kembali di dalam MN Channel. Seperti biasa, anda bersama saya, Muhammad Azruddin. Untuk konten kali ini, saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan 5 fakta menarik berkenaan dengan pelumba track sensasi negara iaitu Azizul Hasni Awang. Seperti yang kita sedia maklum, beliau merupakan antara salah seorang prospek yang akan memenangi pingat emas bagi kontijen negara di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Tanpa kita berborak lebih panjang, jom kita tengok kepada 5 perkara yang telah saya nyatakan. Jom. Fakta yang pertama berkenaan beliau adalah beliau lahir pada 5 Januari 1988 di Kuala Dungun, Terengganu. Dan kalau ikut pada tahun 2021 ini, dia berumur 33 tahun. Dan untuk pengetahuan semua, tempat latihan beliau adalah berpengkalan di Melbourne, Australia, bawah seliaan pelatih basikal trek negara iaitu John Beasley. Fakta yang kedua yang agak sedikit menyeramkan dan hampir mematahkan semangat beliau untuk terus berlumba adalah pada tahun 2011, beliau pernah mengalami kecederaan serius masa peringkat akhir di kejohanan Piala Dunia yang berlangsung di Manchester, England. Di mana pada ketika ini terdapat sepihan kayu sepanjang lebih kurang 20 cm yang tertusuk di bahagian betis kiri beliau, dan akibat daripada kecederaan ini beliau perlu menjalani pembedahan segera untuk mengeluarkan sepihan kayu berkenaan. Salah eja situ. Sepihan kayu. Saya ada tengok video yang terdapat di YouTube berkenaan dengan race ini pada 2011 dan kecederaan ini memang mengerikan apabila tengok pada kecederaan yang beliau hadapi pada ketika itu, dan hanya semangat yang kuat kental demi untuk menaikkan nama negara yang menyebabkan beliau terus berlumba demi negara dan berusaha untuk mencapai sasaran pingat emas pertama kontijen negara di Olimpik ini. Fakta yang ketiga, beliau merupakan atlet basikal yang pertama yang memenangi pingat di Sukan Olimpik, dan pingat yang beliau menangi adalah pingat angsa semasa di Olimpik Rio 2016. Kalau ikutkan di peringkat Olimpik, kita pernah ada nama-nama legenda, legend-legend kita yang pernah melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Yang pertama kita ada Daud Ibrahim yang berjaya layak ke Sukan Olimpik Munich pada tahun 1972. Selain daripada itu, kita ada Rosman Alwi ataupun yang dikenali dengan gelaran The Turtle Head, pernah menggegarkan arena basikal peringkat Asia di mana pernah digelarkan Raja Pecut Asia pada kejohanan Asia 1987, di mana beliau pernah melayakkan diri di 2 kejohanan Sukan Olimpik, iaitu Sukan Olimpik Los Angeles 1984 dan Sukan Olimpik Seoul 1988. Dan itu saja, kita ada juga seorang lagi legenda basikal negara iaitu Murugayan Kumarasan ataupun M. Kumarasan yang berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik Barcelona 1992, di mana untuk Olimpik berkenaan beliau bertanding untuk acara point race lepas beramai-ramai 40 km, dan beliau berjaya melayakkan diri ke perlawanan akhir untuk Olimpik berkenaan. Dan tak lupa juga kita ada seorang lagi legenda basikal negara, dan jika tidak silap saya sekarang beliau merupakan ketua untuk Thailand iaitu Josiah Eng. Beliau merupakan pelumba kirim pertama yang layak ke Olimpik pada Olimpik Athens 2024. Dan beliau juga jaya melayakkan diri ke perlawanan akhir ketika Olimpik Athens 2004. So, kita nak katakan Azizul, pelumba basikal yang berjaya ke Olimpik, satu-satunya tidak begitu tepatlah, sebab kita ada beberapa legenda-legenda yang saya telah sebutkan tadi. Tapi untuk atlet basikal yang berjaya memenangi pingat di peringkat Olimpik, beliau merupakan atlet ataupun pelumba basikal pertama yang berjaya memenangi pingat di peringkat Sukan Olimpik. Yang keempat, beliau juga merupakan pelumba basikal pertama dari Malaysia yang pernah digelarkan sebagai juara dunia acara Kirin pada kejohanan basikal 2017 yang berlangsung di Hong Kong, China. Seperti yang saya jelaskan sebelum ni, untuk legenda-legenda kita sebelum ni, kita pernah ada Rosman Alwi yang pernah digelarkan sebagai juara pecut Asia. Kita ada Allahyarham Daud Ibrahim yang juga pernah menggegarkan peringkat Asia. Kita ada Josiah yang pernah menggegarkan peringkat Asia untuk acara track, M. Kumarasan. Tapi untuk digelar sebagai juara dunia, Azizul Hasni Awang adalah merupakan pelumba basikal bagi kategori track yang berjaya merangkul juara dunia. Dan fakta yang terakhir untuk Azizul Hasni Awang adalah berkenaan dengan basikal yang beliau akan gunakan untuk Olimpik Tokyo 2020 dan usaha untuk capai pingat emas pertama negara peringkat Sukan Olimpik. Dan basikal ini adalah basikal yang diberi nama WX-R Vortex. Dan seperti yang kita tahu, basikal ini pun pernah jadi
sensasi sebelum beliau terbang ke Tokyo, di mana beliau umumkan basikal beliau ini berharga RM300,000. RM300,000 ni termasuk R&D yang dilakukan oleh pihak Institut Sukan Negara, Majlis Sukan Negara dan pengeluar basikal yang berpengkalan di United Kingdom. Itu saja kos keseluruhan untuk R&D bagi basikal ini, masuk hardware, software, anggaran berharga RM13 juta. Memang satu pelaburan yang besar. Tapi jika dapat menghasilkan keputusan yang positif di Sukan Olimpik ini, ia merupakan satu pelaburan yang amat berbaloi untuk pembangunan sukan negara. Sebab untuk acara seperti basikal ini, kita memang perlu lakukan R&D. Itu saja untuk acara memanah, acara perahu layar sekalipun dan beberapa acara sukan yang lain turut perlu dilakukan R&D untuk memastikan prestasi atlet mencapai pada tahap maksimum. So, saya harap lepas ni pihak ISN, MSN dan Kementerian Belia dan Sukan dapat mempertimbangkan untuk acara-acara lain lakukan R&D terhadap peralatan-peralatan sukan mereka bagi memastikan potensi prestasi atlet Malaysia dapat digunakan semaksimum yang mungkin dengan menggunakan peralatan yang terkini. Okay, dah tengok bukan? Berkenaan dengan 5 perkara menarik berkenaan dengan Azizul Hasni Awang. Oh, saya lupa untuk sentuh satu lagi perkara, iaitu beliau sekarang telah digunakan darjah kebesaran yang membawa gelaran Dato' oleh Tan Terengganu. Kita boleh panggil dia Dato' Azizul Hasni Awang. So, sekiranya beliau menonton video ini, saya harap teruskan semangat anda dalam perjuangan demi mengangkat nama Malaysia dan sukan basikal track. Saya salut dengan semangat yang dia ada walaupun dia pernah cedera dengan teruk sekalipun, tapi beliau berjaya bangkit, terusnya menjadi juara dunia. Dan saya harap mampu membawa pulang pingat emas pada Tamasya Tokyo 2020. Teruskan dengan semangat yang membara tanpa hiraukan apa rintangan yang datang. Sebelum saya akhiri konten saya untuk kali ini, kepada mereka yang menonton video ini ingin melakukan rakaman video YouTube ke, TikTok ke, Instagram ke, dan ingin mendapatkan barang-barang yang saya gunakan pada ketika ini seperti mikrofon, stand yang saya gunakan ini, lampu yang saya gunakan, mikrofon, klip mikrofon yang kecil saya gunakan, tripod yang saya gunakan, boleh tengok pada ruangan description di bawah. Saya dinyatakan di ruangan description penjual-penjual yang saya beli untuk mendapatkan peralatan ini. Penjual ini kebanyakannya daripada Shopee, yang pada saya ada beli juga beberapa barang yang kerap daripada mereka secara betul. Pada mereka yang baru nak mencuba YouTube ni, bolehlah pergi ke ruangan description saya untuk mendapatkan barang-barang yang saya gunakan. Tapi seperti yang pernah saya nyatakan pada pensyarah politeknik semasa sesi webinar, saya selalu tekankan jangan jadikan halangan peralatan yang tidak cukup untuk anda tidak melakukan rakaman konten. Pada peringkat awal saya hanya menggunakan webcam pada laptop saja. Secara perlahan-perlahan saya beli beberapa peralatan-peralatan lain. Okey? Jangan jadikan alasan peralatan yang tidak cukup untuk menjadi penghalang anda mencuburi yang YouTube ini. Saya dah berjaya. Anda pun boleh juga. Okey? So, kepada mereka yang belum subscribe channel saya, tidak keberatan untuk subscribe channel saya dengan tekan butang like, tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng. Dan dah tekan butang loceng, barang video-video yang terbaru saya akan upload di MN channel ini, anda akan dapat pemaklaman awal, anda akan dapat notifikasi berkenaan video berkenaan. Okey? So, kepada mereka yang telah subscribe channel saya, terima kasih saya ucapkan. Support daripada anda semua merupakan pembakar semangat untuk saya bersama dengan isteri saya untuk terus menghasilkan video-video yang terbaru untuk MN channel ini. Okay, so sekian daripada saya. Semoga kita bertemu lagi di dalam konten-konten yang saya akan letak di dalam MN channel ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.